Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Fiqh Syahadah tahun 1. Hari ini kita akan belajar tajuk barulah. Setelah sekian lama kita mengulang kaji pelajaran, hari ini kita buka tajuk baru, iaitu tajuk yang keberapa? Tajuk 8. Keranamu ya Allah. Keranamu ya Allah. Okey. Jadi dalam tajuk ini, hasil pembelajaran murid akan dapat yang pertama sekali menyebut semula tujuan perbuatan dilakukan oleh manusia. Maksud dia, murid-murid akan dapat sebut balik apakah tujuan sebenar segala perkara yang kita buat dalam dunia ni. Apakah tujuan sebenar dia? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengenal pasti dan menulis antara perbuatan yang disukai oleh Allah. Mengenal pasti dan menulis antara perbuatan yang disukai oleh Allah. Jadi, murid akan dapat mengetahui yang mana perbuatan yang disukai oleh Allah, yang mana perbuatan yang tak disukai oleh Allah. Okey. Sebelum tu kita akan bacakan dalil yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini. Okey. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey, daripada surah Al-An'am ayat yang ke-162. Okey, apakah maksud ayat tadi? Okey, maksudnya katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Okey, daripada ayat yang kita baca tadi, maksud itu, jadi kita akan faham sebenarnya sembahyang yang kita selalu lakukan, perbuatan yang kita selalu lakukan, ibadah yang kita selalu lakukan, kita hidup ni dan kita mati nanti bukan untuk siapa-siapa, tapi hanyalah untuk Allah sahaja, untuk Allah Ta'ala. Okey. Okey. Tengok sini. Sini contoh, ini Ustaz bagi nama dia Aminah. Ni kawan dia. Kawan dia ni, seorang ni nama dia Ali, seorang ni namanya Abu. Okey, Aminah ni dia tanya kat Ali dengan Abu. Okey, tengok. Kawan-kawan, semua perbuatan manusia hendaklah, dia tanya ni. Kawan-kawan, semua perbuatan manusia hendaklah, jadi Ali dengan Abu ni dia jawab, semua perbuatan manusia hendaklah, dia ada empat benda. Okey, yang pertama sekali, semua perbuatan manusia hendaklah kerana Allah. Kerana Allah. Maksud dia, setiap apa yang kita buat dalam dunia ini, kita mestilah niat kita kerana Allah Ta'ala. Contohnya kita mengaji, niat kita kerana Allah Ta'ala. Kita datang ke sekolah, niat kita kerana Allah Ta'ala. Kita tolong mak ayah, niat kita kerana Allah Ta'ala. Itu. Niat kita ni mesti kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey. Lepas tu, timbul persoalan, boleh ke kalau kita nak bunuh orang, tapi niat kita kerana Allah Ta'ala? Mana boleh, sebab perbuatan itu dah terang-terang salah perbuatan itu. Kita mesti lakukan perkara-perkara yang baik. Dan perkara-perkara yang baik yang kita buat tu mesti kerana
Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak niat bunuh orang sebab Allah. Contoh kita geram dengan kawan, kita bunuh dia. Tapi kita niat kerana Allah, tak boleh. Kita mesti niat kerana Allah Ta'ala ni adalah untuk perkara-perkara yang kita buat, perkara-perkara yang baik. Contohnya kita sapu sampah, kita memasak ke, kita mengaji ke, itu. Okey, tengok yang kedua. Tidak mengharapkan balasan. Okey, tidak mengharapkan balasan. Maksudnya setiap apa yang kita buat, kita jangan nakkan balasan. Contoh, Ali dengan Abu, dia pergi masjid hari-hari. Contohnya dia solat jemaah hari-hari, dia mengaji hari-hari dekat masjid. Tapi niat dia bukan sebab Allah. Niat dia sebab nakkan pujian orang. Nak orang puji dia. Nak orang kata dia yang dia ni baik lah, alim lah, macam malaikat. Dia nak orang puji dia. Tak boleh. Kita tak boleh nak mengharapkan balasan daripada manusia. Kita mesti niat bila kita buat sesuatu kerana Allah Ta'ala. Contoh lain, bila kita tolong orang. Bila kita tolong orang, kita jangan nak harapkan balasan. Contohnya kita tolong orang tu, lepas tu dalam hati kita, bila aku tolong orang ni, aku akan dapat hadiah. Orang tu akan kasih aku hadiah. Orang tu akan kasih aku duit. Tak boleh. Kita nak tolong orang, biarlah ikhlas. Biarlah dengan rela hati. Biar niat kita tu baik kerana Allah. Bukan niat kita nakkan orang tu kasih duit kat kita sebab kita tolong dia. Jangan sesekali. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, tanpa paksaan. Apa maksud dia tanpa paksaan? Contohnya lah, mak kita suruh kita sapu sampah, suruh kita bersihkan ruang tamu, suruh bersihkan rumah. Tu dalam hati kita, aduh malasnya lah. Kenapalah asyik-asyik aku aje? Kenapalah tak Along ke, Angah ke, adik ke? Kenapa asyik-asyik aku? Kita rasa terpaksa nak buat sesuatu. Tak boleh. Kita perlulah buat sesuatu tu dengan rela hati, dengan ikhlas. Kalau mak ayah suruh buat kemas rumah ke apa, niat kita ni dalam hati kita ni biar ikhlas. Kita nak tolong mak ayah kita kerana Allah Ta'ala. Biarlah kita tolong mak ayah kita tu, nanti Allah kasihkan pahala dekat kita banyak-banyak. Itu. Kita kena niat tu biar betul. Jangan ada paksaan. Okey. Tu yang ketiga. Yang keempat, penuh dengan keikhlasan. Okey, maksud dia macam mana? Maksud dia bila kita buat sesuatu ini, niat kita ni biar betul, biar ikhlas. Biar niat kita ni kerana Allah Ta'ala. Bukan kita buat sesuatu sebab kita nakkan perhatian daripada orang. Kita nak orang masyarakat, jiran-jiran puji kita. Kata kita ni hebat lah, apalah. Kita ni biar ikhlas dalam buat sesuatu. Contohnya kita belajar. Biar ikhlas, biar rela hati belajar. Jangan kita belajar ni sebab mak ayah suruh. Jadi kita pun, mak ayah suruh belajar, kita pun belajar lah. Tak boleh. Kita ni, walaupun mak ayah suruh kita belajar, tapi dalam hati kita niat kerana Allah. Kerana Allah. Sebab kenapa? Bila kita belajar, siapa yang kasih pahala? Mak ayah ke yang kasih pahala? Bukan. Yang kasih pahala hanyalah Allah. Jadi Allah je lah yang kasih pahala. Jadi niat kita kerana Allah. Okey. Itu saja daripada Ustaz. Mudah-mudahan murid-murid faham. Kalau tak faham, boleh tanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.